habis lagi. Sikit punya marah dia. Okey. Boleh tunggu ya. Kena tunggu saya punya ni anak saudara. Okey. Ada yang lagi berlari lagi? Kenapa? Tinggi sangat? Ya. Diskriminasi ketinggian. Okey, boleh mula? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua. Hari ini saya ingin membuat kenyataan media berkaitan dengan plan pendidikan pemulihan COVID dan juga plan pendidikan pasca COVID. Kita tahu pendidikan seperti mana sektor-sektor lain turut menerima dampak yang amat dahsyat akibat wabak COVID-19 ini. Dan kita dapati pelan pemulihan yang pelbagai telah dikemukakan untuk ekonomi, untuk sektor pekerjaan, untuk kesihatan dan juga kesejahteraan hidup. Tapi kita amat duka cita kerana pelan berkaitan pendidikan tidak dikemukakan. Ya, kita akui bahawa bagi pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi, mereka ada membuat pelbagai inisiatif. Tetapi inisiatif yang lebih berbentuk reaktif. Pembukaan sekolah, penutupan sekolah, SOP-nya, begitu pembukaan universiti, penutupan universiti dan juga SOP dan bantuan pelbagai. Tetapi jikalau kita melihat kepada titah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong, Baginda telah menyentuh secara serius isu pendidikan di dalam beberapa perenggan. Antara yang ditekankan ialah untuk dilahirkan pelan pendidikan, terutamanya pelan jangka masa panjang, di mana Baginda telah menggunakan perkataan ianya mestilah bersikap holistik, mestilah melibatkan semua pihak secara inklusif tanpa mengira politik, ideologi dan juga kepakaran. Jadi titah Baginda ini perlu disahut. Saya semenjak tahun yang lalu telah menekankan pentingnya ataupun peri pentingnya untuk wabak ini, selain ianya telah menimbulkan cabaran dan juga dampak-dampaknya, ia juga perlu dilihat sebagai satu peluang untuk kita melakukan the great reset kepada pendidikan. Kerana pendidikan amat penting untuk kelangsungan sesebuah negara. Dan semenjak tahun lalu saya telah meminta agar kedua-dua kementerian, Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi, untuk lahir dengan satu plan ataupun master plan, plan besar pendidikan untuk keluar daripada wabak dan juga pasca wabak. Tetapi selama 17 bulan kerajaan yang lalu kita dapati tidak ada plan. Malah di dalam plan pemulihan pun pendidikan hanya disentuh dengan begitu minimal sekali. Maka menanti dan juga mengkritik semata-mata bukanlah satu usaha yang terpuji. Jadi saya telah melakukan usaha proaktif dengan melahirkan penyata polisi saya sendiri, merangkap pelan cadangan ataupun pelan proposal kepada kedua-dua Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pengajian Tinggi untuk melihat isu pendidikan sedari awal prasekolah sehinggalah ke peringkat universiti, daripada anak-anak sekolah sehinggalah kepada profesor. Juga termasuk di dalamnya pelan berkaitan pendidikan TVET. Penyataan polisi ini kita bagikan kepada dua bab. Di bab pertama, kita menceritakan tentang jalan keluar ataupun plan pemulihan sewaktu COVID-19. Manakala di bab kedua, kita mengemukakan 12 cadangan untuk
plan jangka masa panjang pasca COVID yang boleh dilakukan. Yang mana plan ini semalam saya telah berikan kepada Yang Berhormat Menteri Kanan Senator Dr. Razzie Jidin dan juga kepada Yang Berhormat Datuk Seri Noraini. Harapan saya agar titah tuanku yang meminta agar kerajaan bersikap lebih inklusif di dalam isu pendidikan. Harapan saya agar proposal ataupun cadangan ini boleh dijadikan asas untuk kedua-dua kementerian melahirkan satu master plan, satu plan pendidikan yang lebih komprehensif, sudah tentunya dengan sumber yang mereka ada, dan juga lebih holistik. Dan bagi pihak saya dan juga pihak pembangkang, kita dengan tangan terbuka bersedia untuk membantu jikalau diperlukan. Jadi saya akan meninggalkan beberapa salinan di sini untuk jadi rujukan wartawan sekalian. Boleh dikongsikan. Kalau ikutkan saya nak bawa lagi banyak, tapi kebetulan ada 7 naskah saja. Makin boleh dikongsi-kongsikan. Dan juga ianya boleh dimuat turun secara percuma yang saya sebutkan di di dalam press statement saya, dan saya akan berikan kemudian, dan juga saya akan muat naik di laman web saya dan juga di semua pelantar sosial, media sosial saya. Okey, terima kasih. Ya. Not yet. Until this morning I bumped into YB Noraini, and she has not come out with any invitation yet. And with regard to Dr. Razzie Jidin, I haven't met him today and have not received anything or an invitation, not from him and not from the ministry. But I will provide them with more information from time to time. Yeah. No, not at all. I think apart from whatever I've written in my social media, I've mentioned that I bumped into him and I've given him this policy statement. Actually, it's a summary of policy statement. The initial one is thicker, and I've given him, and I've voiced out my willingness to cooperate with anybody, with them, in order to salvage our education, in order to help them to improvise the way they are doing things. Yeah. Ya, kita bagi pihak saya mengharapkan supaya pihak kerajaan, terutamanya Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi, menyambut titah tuanku di dalam ucapan pembukaan untuk kerajaan bersikap inklusif dalam pendidikan. Mereka perlu melakukan libat urus dengan semua pihak, dengan semua pemegang taruh, melangkaui politik, melangkaui ideologi dan melangkaui kepakaran. Kerana bila kita sebut tentang pendidikan, seperti mana juga disebutkan oleh Baginda Di-Pertuan Agong, iaitu pendidikan harus disikapi dengan lebih holistik, lebih komprehensif, dengan tuanku menekankan aspek sains dan teknologi dan juga nilai dan juga kerohanian itu. Jadi pada saya, kita terbuka bagi kedua-dua kementerian, bukan sahaja bertemu dengan kita tetapi dengan semua pemegang taruh yang lain. Dah, cukup. Tak ada nak tanya buka sekolah, tutup sekolah, tak ada. Okey. Tak ada. Pumping 10 kali. No, I'm just joking. Off record, yeah. 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 Ya. Okey, Des, kalau kita lihat keputusan yang mereka buat kali ini agak berbeza dengan keputusan-keputusan sebelum ini. Iaitu kali ini seperti mana yang kita juga cadangkan pada semenjak tahun lepas lagi, kita tidak boleh one size fits all dan kita tidak boleh ada blanket decision untuk semua keadaan. Dilihatnya mereka agak
menelusuri apa yang diberikan, dan ini bukan cadangan kita saja, kalau kita lihat ini juga suara hati rakyat, maka sekolah dibuka bertahap-tahap, berfasa-fasa, mengikut keadaan setempat. Cuma bagi pihak kami di Jawatankuasa Pendidikan Pakatan Harapan dan juga beberapa pemegang taruh yang lain, kita lebih mencadangkan supaya isu pembukaan sekolah ini semua diberikan autonomi kepada pihak sekolah dengan kerjasama KKM setempat, dengan kerjasama PBT untuk mereka membuat keputusan sendiri. Tetapi berdasarkan konsultasi dengan PIBG, dengan PBT, dengan KKM, dengan semua pihak setempat. Maksudnya kita apa? Maksudnya kita tidak mahu over centralization of decision. Kalau boleh kita empower the schools. Kita berikan hak upayakan pihak sekolah dan juga dengan kerana mereka lebih mengetahui keadaan setempat. Mereka lebih tahu keadaan lokaliti dan keperluan. Begitu juga saya dapati Kementerian Pendidikan juga ada melakukan inisiatif untuk pemulihan mereka yang ketinggalan pelajaran. Jadi mereka baru-baru ni Pekasaku, tak silap saya dia punya inisiatif. Itu bagus juga. Tetapi di penghujungnya kita perlu lihat dalam waktu COVID ini kita perlu pendekatan di luar kotak. Perlu pendekatan yang lebih substantif dan di luar konvensional, iaitu dengan memberikan autonomi kepada sekolah, memberikan kepercayaan kepada guru-guru dengan kerjasama masyarakat setempat dan juga local authorities. Ya. Berkaitan universiti pula. Kan dia kata universiti akan buka bertahap-tahap. Saya mengalu-alukan pembukaan IPT, tetapi apa keputusan yang ambil sepatutnya tidak lari daripada konsep autonomi universiti. Sepatutnya universiti yang menentukan bila ingin dibuka. Kita berikan autonomi kepada mereka. Itu yang pertama. Dan yang kedua, seperti mana saya utarakan di dalam penyataan polisi ini dan juga di dalam beberapa forum lain, kita perlu lihat cara yang bukan konvensional di dalam isu ini. Kita tahu kita ingin kurangkan, ingin hadkan pergerakan. Kita tahu ada di antara pelajar, contohnya pelajar UMS di Sabah itu yang mereka berasal contohnya dari Kelantan atau Johor atau Lembah Kelang. Dan ada pelajar yang di UiTM Shah Alam datang daripada contohnya Pahang ataupun Sabah dan Sarawak. Sepatutnya di waktu ini pihak universiti meneroka satu inisiatif kredit transfer, kerjasama antara semua universiti, IPTA, Universiti Awam ataupun IPTS. Bagaimana pelajar, contohnya pelajar UMS yang berasal daripada Johor ataupun berasal daripada Perlis tidak perlu kembali ke kampusnya di Sabah, tetapi boleh mengambil kursus yang sama jikalau ada di universiti berdekatan. Contohnya di Perlis ada UiTM. Jadi diambil kat situ. Seperti mana transfer kredit ataupun exchange program dengan universiti luar. Kalau universiti boleh adakan exchange program dengan universiti luar, mengapa tidak di waktu COVID, di waktu wabak, demi menghadkan pergerakan, mengapa tidak kita lakukan exchange program di antara IPTA dan juga IPTS kita? Contohnya pelajar di UTM Johor Bahru yang berasal daripada Sarawak. Mungkin mereka tidak perlu pulang jikalau kursus yang sama ditawarkan contohnya di UPM Bintulu ataupun di Unimas. Jadi mereka hanya perlu kekal di tempat masing-masing dan menghadiri universiti itu. Jadi inisiatif yang di luar kotak ini, inisiatif yang bukan konvensional perlu diterokai berbanding dengan sekadar kita mengumumkan buka dan tutup universiti semata-mata. Ya, terima kasih. Okey. Tak ada apa lagi? Okey, terima kasih banyak-banyak. Dan untuk naskah percuma, saya tinggalkan di atas meja. Boleh kongsi-kongsi. Assalamualaikum.